Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang terdiri daripada Ustazah Nur Aini, Ustazah Suryati dan saya sendiri, Ustazah Nur Amalin. Kami telah dapat tajuk yang perlu dibentang iaitu analisis kesalahan pelajar dalam memahami konsep Az-Zaman dan Al-Jihah dalam kata kerja Arab. Dari sudut pengenalan pula, kata kerja dalam bahasa Arab ni merupakan unsur penting lah dalam pemaknaan kalimat bahasa Arab dan sekaligus ia merupakan faktor paling penting untuk mempengaruhi unsur-unsur kalimat. Keberadaan suatu kata kerja dalam ayat akan memberi petunjuk. Contohnya berkaitan fa'il, berkaitan maf'ulun bih, berkaitan zaraf zaman, berkaitan hal dan juga sebagainya. Jadi konsep masa ni dia bermaksud bentuk dan acuan iaitu wazan lafaz kata kerja itu sendiri sahaja. So kita boleh lihatlah dari segi posisi dan juga konteks dalam ayat tersebut. Okey, latar belakang kajian konsep masa dalam kata kerja bahasa Arab ni merupakan suatu konsep yang boleh diklasifikasikan dari segi waktu. Para alim ulama dan juga sarjana membahaskan tentang istilah makna az-zaman ni. Kajian tentang berkaitan masa ni terdapat dua istilah yang hampir sama iaitu az-zaman ataupun az-zaman iaitu masa ataupun az-zaman bermaksud falsafah. Ia berkaitan dengan masa kini dan juga masa hadapan. Okey, perkataan az-zaman bermaksud waktu atau kala dari segi tata bahasa dan juga dinyatakan dalam masa lalu dan juga sekarang. Perkataan al-jihah pula dikenali sebagai aspek iaitu bermaksud apa yang menjelaskan sesuatu keadaan tertentu. Baiklah, untuk sorotan literatur yang mana menurut Mat Taib bin Pa pada tahun 2017, konsep masa dalam kata bahasa Arab melalui bentuk kata kerja yang digunakan, yang mana kata kerja dan masa dinyatakan secara serentak. Namun begitu, masa dan kala ni dapat dikenal pasti melalui tanda-tanda lain. Seperti fi'il mudhari' yang dimaklumi membawa maksud satu perbuatan yang sedang dilakukan atau akan datang. Jika fi'il tersebut didahului oleh lam iaitu huruf jazam, ia akan menjadi masa lampau, masa yang telah lepas lah. Jadi dalam bahasa Melayu pula ia berbeza daripada bahasa Arab yang mana masa perbuatan tidak dinyatakan serentak menyusuli. Ia disebut sebagai kata bantu, aspek, seperti akan, sudah, telah, belum dan sebagainya. Jadi dalam bahasa Melayu memerlukan kata bantu yang lain bagi membezakan aspek masa dan juga kala lah. Berbeza dengan bahasa Arab yang hanya ditambah dengan beberapa huruf atau didahului lah, disusuli, sebegitu. Jadi itu menurut Mat Taib bin Pa lah. Seterusnya Nur Suraya binti Muttalib dan Fazal Muhammad Sultan pada tahun 2018 dalam bahasa Arab standard, kala menunjukkan masa bagi suatu kata kerja. Kala dapat dilihat dalam 3 keadaan dan waktu, iaitu kala waktu lampau, kala waktu sekarang dan kala waktu yang akan datang. Namun dalam bahasa Melayu, kala ni termasuk dalam kata bantu. Begitu kaedah dia. Jadi itu perbezaannya lah dari sudut bahasa Melayu. Secara amnya, kala sering dilihat pada kata-kata kerja yang digunakan. Kala menunjukkan masa lampau adalah fi'il madi. Itu bagi menurut bahasa Arab lah. Kan dalam bahasa Arab,
kita sering lihat kata-kata kerja yang digunakan untuk membezakan konsep masa dan juga kala ni. Jadi contoh macam fi'il madi. Dan kala yang menunjukkan masa kini fi'il mudhari'. Masa lampau fi'il madi. Menurut bahasa Arab standard lah. Jadi manakala kala akan datang menggunakan fi'il mudhari' dengan ada penambahan huruf ataupun kata lah di hadapannya seperti sa bagi masa terdekat dan saufa bagi masa akan datang. Jadi itu penambahan yang ada bagi fi'il mudhari'. Jadi dia ada kata penambahan sebelumnya, kata tambahan di hadapan fi'il tersebut yang akan membawa maksud akan datang dan juga yang terdekat, masa terdekat, akan berlaku sebentar lagi. Bagi penambahan sa lah. Begitu kaedahnya. Okey. Baiklah, seterusnya saya akan sambung tentang metodologi kajian kumpulan kami, yang mana kajian ni menggunakan kaedah tinjauan deskriptif iaitu secara didaktif dan menurut Norman 1993 yang bersifat tinjauan semasa memungut data sekali sahaja daripada satu sampel pada suatu masa. Ini pula menurut Creswell 2005. Yang mana dapatan daripada kajian kami berkaitan dengan kefahaman pelajar ni diukur melalui satu ujian yang dilaksanakan berdasarkan kesalahan daripada kefahaman pelajar itu sendiri dalam menentukan konsep al-zaman dan al-jihah pada kata kerja bahasa Arab. Jadi kami laksanakan kajian ni kepada pelajar tingkatan 5 Ma'had Integrasi Tahfiz Selangor, iaitu MITS Alam Impian Kelang, yang mana hanya dilaksanakan kepada pelajar tingkatan 5 lah, dan hanya 31 orang sahaja pelajar tingkatan 5. Maksudnya kajian ni hanya melibatkan 31 orang pelajar sahajalah, dan mereka menjalani ujian tersebut yang mana bilangan mereka adalah 20 orang pelajar perempuan dan 11 orang pelajar lelaki lah. Manakala soalan ujian yang kami bina mengandungi 20 soalan objektif dan setiap soalan merangkumi ayat lengkap yang menggunakan kata kerja mengikut perbezaan masa. Jadi pelajar ni perlu memilih makna penggunaan kata kerja yang sesuai lah mengikut masa berdasarkan pilihan jawapan yang diberi. So daripada situlah kami menentukan kefahaman pelajar mengenai konsep al-zaman dan al-jihad dalam kata kerja bahasa Arab. Dan tahap pemahaman pelajar tu dinilai berpandukan kepada skor lah, skor jumlah purata yang diperolehi daripada ujian lah. Maksudnya kami nilai jumlah purata skor. Maksudnya berapa banyak skor yang pelajar perolehi lah. Dan peratusan daripada ujian tu pun kami ambil kira jugalah untuk menentukan tahap dan grade pelajar tu lah bagi diorang punya bagi bernilai lah pemahaman mereka terhadap konsep al-zaman dan al-jihah ni. Okay. Ulasan dan dapatan mini kajian. Data dan maklumat dalam mini kajian ini mengandungi dua bahagian. Pertama, mengandungi demografi responden. Kedua, data dan maklumat analisis item ujian yang mengandungi soalan struktur aneka pilihan jawapan, iaitu yang mana hasil dapatan kajian dipindahkan ke dalam Microsoft Excel dan pengiraan dan peratusan. Ulasan dan dapatan mini kajian.
Secara ringkasnya, demografi responden melibatkan 31 orang responden daripada kalangan pelajar tingkatan 5 Mahat Integrasi Tahfiz Selangor Alam Impian Kelang. Demografi responden juga mengandungi kelas responden, jantina, pencapaian mata pelajaran kawan Al-Rabi dalam SME yang lepas, minat pelajar terhadap pembelajaran bahasa Arab, tahap gangguan bertutur dan kemampuan menulis dalam bahasa Arab. Maklumat-maklumat ini bertujuan mengenal pasti latar belakang responden bagi mengenal pasti kemampuan mereka dalam memahami azaman dan secara ringkasnya, demografi jadual menunjukkan rumusan skor kekerapan penguasaan item secara keseluruhan. Berdasarkan jadual, kita dapati sebanyak 5 item mendapat grade A iaitu pencapaian cemerlang. Sebanyak 5 item juga mendapat grade B dengan pencapaian baik. 2 item mendapat grade C dengan pencapaian sederhana. 2 item juga mendapat grade B dengan pencapaian kurang baik. Dan sebanyak 6 item mendapat grade E yang dianggap lemah. Dan jumlah keseluruhan adalah sebanyak 20 item. Seterusnya, tahap kefahaman dan kesalahan konsep Az-Zaman dan Al-Jihah dalam kalangan responden. Jadual menunjukkan skor kekerapan pencapaian yang menunjukkan tahap kefahaman responden. Kita dapati sebanyak seorang responden mendapat grade A iaitu cemerlang dengan tahap kefahaman yang sangat tinggi. Seterusnya, sebanyak 7 orang responden mendapat grade B dengan pencapaian baik sebagai tahap kefahaman yang baik. Seterusnya, sebanyak 11 orang responden yang mendapat grade C dengan pencapaian sederhana di mana tahap kefahaman yang memuaskan. Seramai 10 orang responden mendapat grade B yang dianggap sebagai pencapaian kurang baik yang mana mereka mampu menguasai tetapi wujud salah tafsiran. Dan akhir sekali, sebanyak 2 orang responden yang mendapat grade E yang dianggap lemah yang mana tahap kefahaman mereka adalah terhad dan keseluruhan responden sebanyak 31 orang. Jadual menunjukkan tahap kefahaman dan kesalahan konsep terhadap Az-Zaman dan Al-Jihah dalam kata kerja Arab. Kajian ini mendapati tahap kefahaman konsep Az-Zaman dan Al-Jihah dalam kata kerja Arab responden secara keseluruhannya berada di tahap sederhana. Protes koresponden bagi tahap kefahaman konsep Az-Zaman dan Al-Jihah dalam kata kerja Arab adalah sebanyak 58% bersamaan grade C. Ini menunjukkan tahap kefahaman responden lebih baik dan melebihi sebanyak 16%. Jadual menunjukkan tahap kefahaman dan kesalahan konsep terhadap Az-Zaman dan Al-Jihah dalam kata kerja Arab. Kajian ini mendapati tahap kefahaman konsep Az-Zaman dan Al-Jihah dalam kata kerja Arab responden secara keseluruhannya berada di tahap sederhana.
Protes koresponden bagi tahap kefahaman konsep Az-Zaman dan Al-Jihad dalam kata kerja Arab adalah sebanyak 58% bersamaan grade C. Ini menunjukkan tahap kefahaman responden lebih baik dan melebihi sebanyak 16%. Jadi, secara kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa tahap kefahaman pelajar tingkatan 5 yang seramai 31 orang daripada MITS Alam Impian dalam memahami konsep Al-Zaman dan juga Al-Jihad ni bagi kata kerja bahasa Arab berada pada tahap yang sederhana lah. Sebab daripada dapatan yang diperolehi hanya sedikit saja pelajar yang memperolehi grade D. Yang ini lemah lah. Dan ada juga data yang menunjukkan bahawa masih terdapat pelajar yang mampu mencapai tahap kefahaman yang tinggi. Walaupun bilangannya sedikit. Selebihnya kebanyakan pelajar berada pada tahap pencapaian yang baik lah. Yang mana tahap kefahaman mereka juga pada tahap yang baik, pada paras yang baik. Dan juga terdapat juga pelajar yang mencapai tahap yang memuaskan dalam membezakan kata kerja menurut konsep Az-Zaman dan Al-Jihad lah. Jadi mereka berada pada tahap yang memuaskan dalam memahami konsep Az-Zaman dan Al-Jihad tu. Namun ada juga segelintir pelajar yang berjaya memperolehi tahap kefahaman yang mana mereka ni mampu untuk menguasai tapi wujud sedikit kesilapan lah dalam menaksir konsep Az-Zaman dan juga Al-Jihad tu pada kata kerja bahasa Arab. Dan bilangan pelajar yang memperolehi pencapaian lemah tu dengan kefahaman yang terhad tu hanya sedikit jumlahnya. Begitulah lebih kurang apa yang dapat kami simpulkan daripada daripada dapatan kajian kami. Dan di sini juga dapat dirumuskan yang mana konsep masa dalam kata kerja bahasa Arab ni memang perlu ditekankan dalam kalangan pelajar bahasa Arab di sekolah khususnya lah. Di sekolah lah khususnya sebab mereka masih keliru untuk menentukan masa yang sesuai dan juga tepat penggunaannya bagi sesuatu kata kerja bahasa Arab. Perbandingan kata kerja bahasa Arab dan juga bahasa Melayu punya perbezaan lah. Jadi usaha dan kerjasama daripada pelbagai pihak semestinya perlu diteruskan lah supaya penekanan berkaitan konsep Al-Zaman dan Al-Jihad dalam ilmu bahasa Arab tu sendiri dapat diperluaskan dengan lebih luas lagi dan mampu dikuasai oleh semua lapisan pelajar bahasa Arab khususnya. Begitulah. Jadi kiranya itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.